Hai semua, baru-baru ini kita sudah tahu bahawa U-Mobile telah dipilih untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G ya. Itu merupakan pengumuman dari NCMC lah. Dalam video kali ini, saya akan cakap tentang respon telco lain terhadap pemenangan U-Mobile untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G ya. Kita ada respon dari Celcom Digi, Maxis dan juga Telekom Malaysia. Nak tahu lebih lanjut tentang respon mereka, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Dan sebenarnya, saya masih terperanjat kenapa U-Mobile dipilih untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G. Sedangkan Maxis ataupun Celcom Digi adalah pilihan yang lebih sesuai lah. Mari kita tengok respon daripada Celcom Digi, Telekom Malaysia dan juga Maxis ya. Mula-mula kita ada respon dari Celcom Digi. Celcom Digi berkata dan mereka percayalah bahawa mereka telah memberi cadangan teknikal dan komersial yang menarik untuk membina rangkaian 5G kedua lah ataupun melaksanakan lah. Mereka berkata bahawa mereka mempunyai kedudukan kewangan yang sihat lah dan juga rekod prestasi melabur dalam membina rangkaian muda alih berskala besar ya. Anda boleh nampak ya, mereka sedang gabungkan rangkaian mereka di mana lebih daripada 20,000 menara telekomunikasi akan jadi 18,000 lah. Itu termasuk mereka boleh melaksanakan perkhidmatan 5G selepas pengagihan spektrum lah. Dengan tahap liputan yang hampir dengan rangkaian 4G sedia ada pada tempoh yang singkat ya. Mereka sudah ada itu peranti. Jika mereka dapat spektrum, mereka boleh buka rangkaian ataupun mengaktifkan lah ataupun melaksanakan lah rangkaian 5G kedua dalam tempoh yang singkat lah jika mereka dipilih. Sebab dah ada equipment dekat situ. Just tunggu nak buka je. Boleh kata macam ni lah. Sebab mereka, apabila mereka gabungkan rangkaian tu, mereka juga ada update ataupun refresh lah alat-alat telekomunikasi mereka. Celcom Digi berkata mereka masih komited untuk memberi perkhidmatan 5G mampu milik, stabil dan berkompetitif lah. Mereka juga akan membincangkan beberapa pilihan untuk memberi faedah kepada pemilik saham mereka, termasuk Axiata Berhad, Telenor dan juga lain-lain lah. Dan pelanggan mereka. Untuk pengetahuan anda, mereka masih menjalankan pergabungan rangkaian 4G sedia ada, di mana menara itulah 68% daripada rangkaian mereka telah berjaya digabungkan lah. Itu mereka yang cakap. Dan dekat kawasan-kawasan yang sudah digabungkan, terdapat 65% pelanggan dapat menikmati pengalaman telekomunikasi yang lebih baik lah. Untuk rangkaian yang sudah digabungkan ya, sudah ramai yang boleh menikmati rangkaian yang telah digabungkan lah. Dan dekat kawasan-kawasan di mana rangkaian sudah digabungkan tu, coverage sudah jadi lebih baik ya. Sebelum itu, mungkin Celcom ataupun Digi saja yang ada signal. Tapi selepas digabungkan tu, kedua-dua pengguna Celcom dan Digi ada signal lah. Pelaksanaan 5G bersama DNB tidak diganggu buat masa ini ya. Mari kita tengok respon daripada Telekom Malaysia pula. Telekom Malaysia berkata mereka mengakui keputusan kerajaan untuk memilih U-Mobile sebagai telco yang melaksanakan rangkaian 5G kedua di Malaysia. Mereka berkata bahawa mereka mempunyai liputan fiber yang meluas lah ataupun infrastruktur fiber yang meluas, pengalaman pembinaan dan juga platform digital yang teguh lah untuk perkhidmatan fiber mereka. Mereka akan gunakan apa yang ada untuk menyokong kemajuan teknologi, termasuk perkhidmatan 5G ya. Telekom Malaysia menekankan bahawa ia komited untuk memainkan peranan penting dalam membina negara digital selaras dengan matlamatnya
Untuk menjadi pusat kuasa digital menjelang 2030, mereka akan terus menyokong ekosistem 5G dan memacu inovasi digital untuk semua rakyat Malaysia, ya. Untuk pengetahuan anda, Telekom Malaysia sudah ada infrastruktur fiber yang meluas dekat Malaysia. Dan DNB dan juga U-Mobile perlu memberi fiber lah daripada Telekom Malaysia untuk mempercepatkan pelaksanaan 5G dekat situ, ya. Walaupun Telekom Malaysia tidak termasuk ataupun dia tidak mempunyai saham untuk DNB dan mereka tidak dapat untuk melaksanakan rangkaian kedua 5G, apa yang mereka ada adalah infrastruktur fiber yang meluas dekat Malaysia. Jika DNB dan juga U-Mobile mereka ingin melaksanakan 5G dengan latensi yang paling rendah dan internet yang paling cepat, kan, mereka masih perlu memberi fiber dengan Telekom Malaysia. So, untuk peranan Telekom Malaysia ni lebih kepada menjual perkhidmatan fiber lah kepada TNB dan juga U-Mobile, ya. Dan mari kita tengok respon daripada Maxis pula, ya. Maxis mengaku pemilihan NCNC dari dalam sesiapa yang akan melaksanakan rangkaian 5G iaitu U-Mobile lah. Kedua, namun mereka ingin tahu kenapa mereka memilih U-Mobile untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua, ya. Maxis memang menyokong pelaksanaan model diri rangkaian 5G dan telah menghantar jaringan teknikal dan komersial yang mereka anggap sesuai dalam pelaksanaan 5G. Mereka juga mempunyai 30 tahun pengalaman dalam pembinaan dan operasi rangkaian untuk memberi perkhidmatan tak tinggi lah. Mereka berkata bahawa cadangan mereka adalah berdasarkan kepada teknologi 5G advance, ya. Maxis juga berkata pemilik saham warga negara Malaysia adalah 77% jika bandingkan dengan U-Mobile yang hampir separuh saja, ya. Tapi U-Mobile sudah berkata bahawa mereka akan mengurangkan penyertaan saham orang asing, warga asing kepada 20% lah untuk pembinaan selepas mereka dapat itu lesen untuk membina rangkaian 5G kedua, ya. Maxis juga berkata dengan 11,000 menara telekomunikasi, mereka dapat melaksanakan pembinaan rangkaian 5G dengan tempoh lebih singkat lah. Termasuk mereka juga boleh memberi liputan 5G dalam bangunan. Dan mereka masih bekerjasama bersama DAB dalam perkhidmatan 5G lah. Mereka juga akan meneroka dan melibatkan diri dalam pilihan yang sedia ada kepada pemilik saham dan dalam pelaksanaan 5G untuk pelanggan. Dan saya rasalah ini sahaja respon-respon yang saya dapat dekat internet yang adalah daripada Celcom Digi, Maxis dan juga Telekom Malaysia, ya. Dan bagi saya lah, Celcom Digi dan juga Maxis berada di tahap yang lebih, saya rasa mereka lebih sesuai lah, Celcom Digi dan juga Maxis tu untuk melaksanakan 5G jika bandingkan dengan U-Mobile. Dan untuk pelaksanaan 5G ni, kita kena tengoklah apa yang U-Mobile akan buat untuk mempercepatkan pelaksanaan 5G mereka, ya. Dan saya rasa ini saja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk bekal lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!